Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Ustaz Muhammad Khidir bin Muhammad Marwai, salah seorang tenaga pengajar di Pondok Hidayatullah Batu Lapan Lekir. Jadi di kesempatan ini saya hendak membuat video tentang penjelasan pematuhan SOP daripada MAIP. Jadi sedia kita maklum, SOP berkenaan ialah solat berjemaah di masjid ataupun di surau seramai 40 orang, tidak termasuk AJK masjid. Dan kita perlu mematuhi penjarakan sosial 1 meter, memakai mask, menggunakan hand sanitizer, dan setelah selesai solat kita hendaklah segera pulang. Jadi mentaati pihak pemerintah atas arahan yang baik, arahan yang tidak bercanggah dengan syariat, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, patuhlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan patuhlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan patuhlah kamu kepada pemerintah daripada kalangan kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika berkhilaf kamu pada sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah akan sesuatu tadi kepada Allah dan Rasul, yakni kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika adalah kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih baik dan sebaik-baik penafsiran, pentakwilan. Jadi dalam ayat ini jelas kita wajib mematuhi pemerintah. Kita wajib mematuhi pemerintah. Ialah Rasul dah tak ada dah. Yang tinggal waris Rasul lah, yakni ulama, para ulama. Jadi bila kita mematuhi pemerintah, kita akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala, kan? Selagi arahan tersebut tidak menyalahi hukum syarak. Dan kita sedia maklum, di negara kita mengamalkan hukum solat fardu berjemaah di masjid dan di surau adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni andai kata ada satu kelompok yang menunaikan fardu tersebut, jadi yang lain terlepas daripada dosa. Jadi itu yang pertama, mematuhi SOP. Sebab SOP tadi tidak melanggar syariat. Lagi pula bila kita cerita tentang wabak, jadi saya datangkan satu hadis daripada Rasulullah. An Aisyah ummul mukminin, daripada Siti Aisyah, qalat, berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Ta'un ni ialah jenis penyakit yang berjangkit. Kalau sama seperti zaman kita ni, yakni COVID lah, penyakit yang berjangkit yang boleh bawa kepada kematian. Fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengkhabarkan kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana azaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya penyakit berjangkit tadi, ta'un tadi, ialah siksaan yang mengutuskan akannya oleh Allah Ta'ala ala man yasha, ke atas siapa saja yang ia kehendaki. Waja'alahu rahmatan lil mu'minin, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit berjangkit tadi sebagai rahmat untuk orang beriman. Falaisa min rajulin, maka tidak ada daripada seorang lelaki yaqa'u ta'un, yang terkena penyakit berjangkit ini, fayamkusu fi baitihi, maka dia duduk diam di dalam rumahnya,
sabiran, hal keadaan dia sabar dengan ujian yang menimpanya, muhtasiban, lagi pula mengira-ngirakan ganjaran di sisi Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu, yang mengetahui ia bahawasanya tidak akan mengena akannya penyakit tadi, illa ma kataballahu lahu, melainkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada dia, illa kana lahu, melainkan adalah bagi lelaki tadi yang sabar, yang mengharapkan ganjaran daripada Allah atas penyakit yang menimpanya, penyakit berjangkit tadi, mislu ajri syahid, seumpama ganjaran orang yang mati syahid. Hadis yang saya baca ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kaedah fiqh pula yang mengatakan adarul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolakkan kerosakan didahulukan di atas menarikkan kebaikan, berpandukan daripada hadis la darara wa la dirara, riwayat daripada Imam Malik. Jadi menolakkan kerosakan diutamakan berbanding menarik kebajikan. Kita sedia maklum solat berjemaah di masjid di surau adalah satu kebaikan, dan tak ada halangan untuk AJK masjid mengimarahkan masjid dan surau seperti biasa. Dan mematuhi SOP ini ialah berpandukan menolakkan kerosakan, darul mafasid muqaddam, didahulukan ala jalbil masalih. Jadi solat berjemaah di masjid itu adalah jalbil masalih, kita melakukan kebaikan. Jadi kebaikan tadi kita letak di belakang berbanding kerosakan. Jadi kita kena dahulukan kerosakan. Sebab tu SOP perlu dipatuhi. SOP perlu dipatuhi. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak mematuhi SOP, dibimbangi dia akan membawa kemudaratan yang boleh menyebabkan kematian. Sesuai dengan kaedah fiqh, yakni memelihara nyawa. Kuliat yang 6 antaranya memelihara nyawa. Wa hifzu dinin summan nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Matan Johara. Dan juga bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah adalah dengan kamu Maha Penyayang. Lagi pula Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah, berbelanjalah kamu pada jalan Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu mencampakkan dengan tangan-tangan kamu kepada kebinasaan. Wa ahsinu, buat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi tujuan SOP dilakukan, diperintahkan supaya kita memelihara nyawa. Sebab penyakit COVID ini dia main dengan nyawa. Dan selagi COVID belum reda dalam suasana dunia sekarang, jadi selagi itulah kita wajib mematuhi SOP. Wajib. Jadi tujuannya bila kita memakai mask, kan kita pakai mask, jadi bertepatan dengan hukum saddu zari'ah. Saddu zari'ah ni dia menghalang daripada perkara tadi berlaku. Contoh dalam Quran Allah Ta'ala sebut la taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Maknanya jangan hampir, halang awal. Bukan sebut la tatruku zina, jangan kamu tinggalkan, halang awal lagi. Jangan hampir, hampir pun jangan. Atau kata saddu zari'ah, dihalang. Jadi dilaksanakan hukum pakai mask tadi. Kalau kita tak pakai mask, memanglah kita kata sebenarnya pakai mask ni nak mengelakkan daripada COVID tadi masuk, ataupun kalau kita sendiri bersin sesama, jadi jangkit pada orang lain. Jadi pakai mask. Jadi masing-masing pakai. Kalau tak pakai, biasalah manusia kan, orang dia tengok kanan, tengok kiri, tengok belah kanan tak pakai, jadi dia pun malaslah pakai, padahal dia batuk. Jadi boleh menyebabkan jangkitan pada orang lain. Kita tak tahu, mungkin salah seorang daripada pembawa tadi dia bawa COVID.
Jadi sebab tu pakai mask. Untuk mengelakkan daripada dia menjangkiti orang lain bila dia bersin ataupun batuk. Dan kalau dia sihat, dia tak ada apa-apa, memang dia tak ada apa-apa, kenapa kena pakai pula? Jadi tujuan dia saddu zari'ah, supaya orang lain tengok dan orang lain pun pakai. Orang lain pun pakai. Kan? Satu lagi, kenapa kita perlu membawa sejadah ke masjid surau ketika kita solat berjemaah? Jadi sejadah ni besar. Jangan kita bawa kain sekadar besar serban letak dahi kita je, bukan. Kita bawa sejadah ni supaya kaki kita, dua tangan kita dan dahi kita kena pada sejadah kita sendiri. Kita tak adalah kita menyentuh kapet masjid. Kapet masjid tadi umum. Siapa saja dah duduk di situ, siapa saja dah sentuh situ. Jadi sebagai keselamatan, kita tak tahu mungkin ada pesakit COVID, orang yang terkena virus COVID sentuh kapet tadi. Jadi bila kita sujud sentuh, kita berkena sekali. Bawa balik penyakit. Sebab tu kita bawa sejadah sendiri. Jadi tangan kita pegang sejadah. Tak adalah bawa kain serban kecil tu, tak adalah. Kita letak dahi je tangan. Sedangkan tangan yang utama tu, sebab nanti tangan tu kita sentuh, nanti kita sentuh hidung kita, kita ginih mata kita, kita makan masuk ikut mulut kita. Jadi dia boleh berjangkit masuk ke melalui mata, hidung, mulut dan terus ke paru-paru. Waliyazbillah. Jadi itu tujuan dia. Jadi setelah kita selesai solat Jumaat, kita disyorkan terus pulang. Kenapa kita terus pulang? Kenapa tak solat sunat di masjid? Solat sunat di rumah. Terus pulang. Supaya mengelakkan bila kita lama berada di kawasan tersebut, di kawasan umum, ramai-ramai orang dah duduk, takut boleh terjangkit. Mana penghalangan ini, SOP ini hanya sementara, bukan sampai bila-bila, bukan. Bila keadaan COVID sudah reda, satu dunia COVID dah reda, pergilah tidur masjid pun tak ada masalah. Kan, ini sementara sahaja. Jadi selesai solat berjemaah, selesai wirid seringkas, balik. Terus balik. Solat di rumah. Kan, di sinilah Allah Ta'ala nak menguji iman kita. Sama ada selama ini kita solat sunat hanya kerana masjid ataupun kerana Allah. Duduk masjid solat sunat, duduk rumah tak solat sunat. Jadi di sinilah kita Allah Ta'ala nak uji sama ada kita ni solat sunat kerana masjid ke kerana Allah. Kalau kerana Allah, di rumah pun kita akan solat sunat. Jadi solat sunat di rumah. Untuk kelebihan, nanti kita bila habis tempoh COVID, reda COVID ini, solat sunat di masjid, di surau, tak ada masalah. Sementara saja. Seperti yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tin, kita pun maklum, selalu dengar kan, illal ladzina amanu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala ciptakan manusia sebaik-baik kejadian, yakni waktu muda, waktu kita kuat, waktu kita lapang, kita selalu beramal ibadah dengan penuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah Ta'ala balikkan ke serendah-rendah bahagian yang rendah. Yakni mula-mula tadi Allah Ta'ala ciptakan muda, kuat, kemudian Allah Ta'ala bagi balik jadi tua, jadi tak larat. Nak solat di masjid bergadang tak larat, nak berdiri lama pun tak larat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka itu ganjaran yang tidak putus. Maknanya ketika musim COVID, kita kurang beribadah di masjid berbanding sebelum musim COVID. Jadi bila sebelum musim COVID kita beramal penuh, di musim COVID kita beramal kurang di masjid, banyak beramal di rumah, Allah Ta'ala bagi ganjaran sama seperti yang kita beramal sebelum COVID. Yakni di masjid tadi. Kan? Lagi pula ada hadis riwayat daripada Sayyidina Ali, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalannya. Jadi kita niat di hati kita, kalau tak adalah penyakit COVID ni, kita akan beribadah seperti dulu. Jadi Allah Ta'ala akan kurniakan pahala kita beribadah seperti dulu. Jadi jangan bimbang, jangan rasa sedih kan. Bila kita taat SOP daripada pihak pemerintah, Allah Ta'ala bagi ganjaran pada kita. Bertepatan dengan ayat yang saya baca tadilah, kan, wa ulil amri minkum. Jadi taat. Sebab arahan tadi bukan arahan untuk kita jangan solat, bukan, kan.
Dan arahan tadi arahan sementara sahaja. Jadi jangan susah hati. Pastikan kita menjaga SOP untuk mengelakkan jangkit daripada orang lain ataupun orang lain jangkit pada kita. Pakai mask, hand sanitizer, dan bawa sejadah di rumah. Benda ni penting. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan saja-saja, bukan pihak pemerintah saja-saja suruh orang balik awal daripada masjid, bukan. Untuk memelihara nyawa. Satu lagi pula, penyakit berjangkit ni kalau mati bukan kita seorang je. Kalau kita kena, dengan keluarga kita, dengan orang lain semua. Jadi tolonglah patuhi arahan, patuhi SOP. InsyaAllah ada ganjaran pahala. Berpandukan dengan ayat saya baca tadi. Yakinlah. Bukan main-main, bukan. Bukan main-main. Kita cerita, bukan kata ustaz ni jilat kerajaan dah, bukan. Bukan nak cerita jilat kerajaan, bukan. Patuh lebih baik daripada kita ingkar. Sebab perkara ni perkara kebaikan. Sadu zari'ah. Jadi kita maklum, yang tadilah keadaan saya sebut tadi, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dan salat jemaah tu jalbil masalih, nyawa tu darul mafasid. Jadi kita kena dahulukan nyawa. Jaga nyawa. Dan satu lagi, kita nak jaga daripada orang lain kan. Kalau kita berjangkit, bukan kita seorang je, mati seorang tak apa, ni masalah mati dengan orang lain sekali kan. Lagi pula penyakit COVID ini masih lagi belum dijumpai ubat ataupun kita kata vaksin dia. Nanti kalau dah jumpa vaksin, tak apalah kan. Kuranglah sikit, bolehlah duduk lama-lama dalam masjid tu. Okey, itu sahaja. Jadi jangan sedih-sedih, kita beramal berdasarkan ilmu, berpandukan dalil yang saya sebut tadi, berdasarkan ilmu, bukan ikut kebiasaan. Jadi Allah Ta'ala nak menguji sama ada kita ni solat sunat di masjid hanya kerana masjid kita solat ataupun tidak. Jadi cubalah balik solat di rumah. Solat sunat di rumah. Dan patuhi SOP. Kalau kita pergi sembahyang Jumaat, kalau dah penuh, 40 orang lebih dah tak boleh masuk sebab dah penuh, balik. Tak apa, Allah Ta'ala bagi kita ganjaran pahala melaksanakan solat Jumaat. Sebab ni musim wabak. Jadi boleh faham. Itu saja. Kalau ada soalan berbangkit nanti boleh ajukan pada saya lah. Okey, itu saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan kita daripada ujian COVID ini, khususnya COVID ini. Dan Allah Ta'ala berikan kita hidayah supaya kita dapat beramal dengan lebih baik, supaya kita dapat beramal dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Itu sahaja. Wabillahi, mana silap salah tu daripada saya lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.